dia kalau kita lihat PAS ini, saya pun dulu lama dengan PAS ini. Memang PAS dan UMNO itu dia mempunyai pertembungan yang panjang juga selepas daripada dia kerjasama dalam Barisan Nasional sementara, dan after that dia keluar daripada Barisan Nasional. Dan kalau kita lihat kerjasama PAS dengan UMNO dalam konteks yang ada pada hari ini, uh, sebahagian kerjasama itu masih wujud, tetapi sebenarnya sebahagian besar daripada kerjasama itu sudah tidak wujud. Kita boleh lihat banyak pertembungan pandangan daripada pemimpin PAS dan juga pemimpin UMNO itu sendiri. Kerana bagi PAS untuk dia berkembang, dia mesti pastikan bahawa UMNO itu tidak dominan. Ini harus kita faham. Sebab untuk PAS berkembang, dia mesti pastikan bahawa UMNO itu semakin lemah. Jadi walaupun kita lihat bahawa PAS boleh bekerjasama dengan UMNO di kala berdepan dengan Pakatan Harapan, kerana dia tahu bahawa kalau Pakatan Harapan terus memimpin dengan nilai-nilai yang baik, bukan sahaja UMNO akan lemah, PAS juga akan lemah. Jadi dia mengambil kesempatan itu bekerjasama dengan UMNO untuk menjatuhkan Pakatan Harapan, dan bila sudah jatuh maka dia bekerjasama dengan bersatu lebih daripada bekerjasama dengan UMNO itu sendiri. Dan UMNO boleh melihat bahawa dia sudah diperalatkan hanya untuk mendapatkan kerajaan. Dan hari ini PAS duduk di belakang Tan Sri Muhyiddin di bawah Perikatan Nasional. Kenapa PAS mahu bekerjasama dengan Perikatan Nasional lebih daripada bekerjasama dengan UMNO? Kerana bagi PAS itulah kuasanya. Kerana bila dia dapat berkuasa dengan Perikatan Nasional, maka dia akan pergi kepada Perikatan Nasional. Dan kalau ditanya saya, apakah PAS boleh pergi kepada UMNO? Boleh, dia akan pergi kepada UMNO kalau dia merasakan bahawa dengan UMNO dia boleh berkuasa. Tetapi cabaran bagi PAS bila dia nak bekerja sama dengan UMNO ialah UMNO masih kekal dengan perangai lama dia, bahawa dia mesti menjadi parti yang dominan. Dan PAS tak mungkin boleh bekerjasama dengan UMNO sebagai parti yang dominan, kerana dia akhirnya akan menjadi kecil dan dia tidak akan boleh bersaing dalam politik dalam negara kita. Dia kalau kita lihat macam hari ini, fokus PAS itu adalah untuk memastikan bahawa kuasa kekal di tangan mereka dan juga kerajaan yang mereka sokong, iaitu Kerajaan Perikatan Nasional. Sebab itu kalau kita lihat hari ini PAS lebih cenderung kepada bersatu, kerana di situ mereka melihat bahawa mereka boleh kekal berkuasa. Dan kalau kita lihat PAS dia sama ada dia akan pilih bersatu ataupun akan pilih UMNO, itu sebenarnya bergantung kepada survival politik dia. Sebenarnya PAS ini adalah parti politik yang macam parti politik yang lain juga. Cuma dia menggunakan sentimen agama untuk menarik sokongan orang Melayu supaya mengundi mereka atau menyokong mereka membinakan kuasa itu. Itu yang dia gunakan. Tapi bila dia berkuasa, dia akan memberikan fokus kepada kuasa. Dan sebab itu hari ini kalau kita melihat, kalau ditanya pada hari ini, PAS dia akan memilih bersatu. Kerana pertama, satu itu tidak dominan. Satu bukan parti besar yang boleh yang apa dilakukan oleh UMNO. Tapi kalau dia bekerjasama dengan UMNO, UMNO parti yang dominan. Dan kalau kita lihat politik orang Melayu ini, sebenarnya semua parti ini mempunyai kepentingan kepada kursi yang sama sebenarnya. Masing-masing berebut kursi keperluan dan kursi yang sama. Dan saya fikir parti-parti politik juga begitu. Jadi bila, untuk PAS itu bekerjasama dengan bersatu atau dengan UMNO, cabarannya adalah itu. Kerana mereka mempunyai kepentingan kepada kursi-kursi yang masing-masing mempunyai kepentingan yang sama. Dan ini cabarannya. Bersatu untuk dia terus hidup dan berkembang, dia mesti dapat kursi-kursi UMNO itu. Begitulah juga PAS. Kalau dia mahu berkembang, dia mesti dapat negeri-negeri yang dikuasai oleh UMNO dan seumpamanya. Jadi ini sebenarnya asas politik dia. Jadi kalau pergi kepada soalan tadi, apakah PAS boleh bekerjasama dengan kedua-duanya kalau dia mempunyai satu. Memang sekarang ini formula PAS adalah mahu bekerjasama dengan kedua-duanya supaya dia mempunyai satu formula mendapat sokongan daripada bersatu dan juga kepada UMNO. Tapi cabaran itu saya fikir itu agak mustahil kerana UMNO masih lagi merasakan bahawa mereka memang parti yang agak besar dan dia dominan, dan dia tidak mungkin boleh membenarkan sama ada PAS ataupun bersatu itu berkembang. Kerana kalau bersatu itu berkembang dan PAS itu berkembang, yang akan mengecil adalah UMNO itu sendiri. Jadi politik ini sebenarnya saling bertentangan. Dan sebab itu kalau kita tengok, kita jadi pelik kenapa sekejap dia berkawan, sekejap dia berlawan, sekejap dia tak sama. Jadi memang di kalangan masyarakat tu merasakan bahawa seolah-olah ada
macam mana dia orang ni punya politik dan juga takrifan kepada politik yang mereka laksanakan. Tapi macam saya sebut tadi, asas mereka adalah kuasa. Apa sahaja yang memberikan mereka kuasa akan mereka lakukan. Dan mana option yang paling baik untuk mereka berkembang dan lebih berkuasa. Dia sebenarnya secara asasnya PAS dia akan bekerjasama dengan Bersatu untuk menghadapi pilihan raya. Kerana dia sukar untuk bekerjasama dengan UMNO dalam konteks pilihan raya kerana masing-masing mempunyai kepentingan yang sama kepada masyarakat yang sama. Contohnya macam di Terengganu, UMNO pun nak negeri tu. Dan UMNO pernah mengalahkan PAS, PAS pernah mengalahkan UMNO. Jadi masing-masing mempunyai peluang dan dia tidak akan memberikan satu peluang kepada orang lain sedangkan dia punya peluang. Macam tu juga kalau kita lihat di Kelantan. Walaupun PAS sudah memerintah lama, tetapi banyak isu-isu di Kelantan itu yang memberi peluang kepada parti-parti politik yang lain, sebab Kelantan itu politiknya 20-30 tahun dia akan berubah. Masyarakat sentiasa tidak berpuas hati dan kita tahu banyak isu-isu yang melibatkan kemiskinan masyarakat, infrastruktur yang tidak seimbang, apatah lagi agihan ekonomi yang sekarang ini dalam kerajaan. Agihan ekonomi itu bukan lagi masalah pada UMNO, pada Perikatan Nasional, PAS sendiri yang memerintah. Jadi kalau agihan ekonomi tak seimbang, agaknya akan membangkitkan isu-isu ini. Sebab itu bagi saya, kalau PAS bekerjasama dengan UMNO, yang menjadi masa adalah PAS. Kerana UMNO macam saya sebut, dia kekal mahu dominan, dia kekal mahu menguasai majoriti daripada kursi-kursi yang dia menang dalam pilihan raya yang lalu. Dan peluang dia lebih baik kalau dia bekerjasama dengan PAS. Sebab itu kalau kita lihat teori PAS bekerjasama dengan UMNO ni menguntungkan UMNO. Kerana kita boleh lihat dalam pilihan raya kecil. Kebanyakan pilihan raya kecil itu tidak ada satu pilihan raya yang diberikan kepada PAS atas semangat kerjasama, tak ada. Semuanya memenangkan UMNO dan PAS tahu itu. Tapi untuk mengalah Pakatan Harapan memang dia bekerjasama, tetapi bila dia sudah mendapat kerajaan, maka PAS memanfaatkan kerjasama dengan Bersatu untuk dia jadi lebih kuat dan lebih besar.